Sejahtera kepada semua, terutama sekali kepada Sir Ismadi selaku pensyarah untuk subjek pengurusan Girko. Saya Anggil Anak Uyuk mewakili kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Ainur Syahidah binti Daud, Fanny anak William, Helen anak Philip dan Victoria Estes anak Jana. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Peti Pertolongan Cemas. Bagi pengenalan, pertolongan cemas ini bermaksud memberikan bantuan permulaan ataupun rawatan awal kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan ataupun mengalami kecederaan. Ianya juga akan memberikan rawatan segera dan ataupun rawatan kecemasan kepada mangsa sebelum pihak tertentu sampai di tempat kejadian. Selain itu juga, ianya memberikan perkhidmatan untuk menyelamatkan nyawa mangsa, di mana mereka akan memberikan jenis-jenis ubat yang ada di dalam peti tersebut mengikut jenis-jenis kemalangan ataupun jenis-jenis kecederaan yang dialami oleh si mangsa. Bagi jenis ubat dan peralatan yang perlu ada di dalam peti pertolongan cemas, tetapi di sini kami hanya nyatakan segelintir sahaja. Antaranya plaster. Plaster ini merupakan alat asas yang perlu ada di dalam peti pertolongan cemas kerana ianya digunakan untuk membalut luka seperti luka ringan untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan kuman. Yang kedua adalah kain anduh. Kain anduh ini selalunya digunakan apabila orang tersebut mengalami patah tulang ataupun patah tangan. Yang ketiga adalah providon iodin. Providon iodin ini merupakan satu larutan yang berwarna kuning di mana ianya mempunyai iodin yang berfungsi untuk membunuh kuman di kawasan luka. Yang keempat adalah kapas. Kapas ini digunakan untuk membersih luka. Sebelum memberikan providon iodin tadi, kita hendaklah membersih dahulu luka yang dialami supaya luka tersebut tidak kotor dan senang untuk kita membersih. Seterusnya adalah ubat-ubatan yang perlu ada di peti pertolongan cemas. Antaranya paracetamol. Paracetamol ini adalah digunakan sebagai ubat tahan sakit untuk menahan mangsa daripada kesakitan ketika kita menunggu kedatangan pihak-pihak yang tertentu tadi. Yang kedua adalah Mexelen. Mexelen ini digunakan sebagai ubat menahan rasa mual ataupun muntah, dan ubat ini sesuai diberikan kepada orang yang keracunan makanan. Seterusnya adalah ubat gastrik. Ubat gastrik ini digunakan berfungsi untuk menetralkan asid di dalam perut kita. Dan yang keempat adalah loratadin. Loratadin ini sesuai diberikan kepada mangsa-mangsa yang mengalami selsema ataupun alahan. Seterusnya, saya akan membentangkan cara-cara penyimpanan ubat yang ada di dalam peti pertolongan cemas dengan cara yang betul. Semua kita sudah tahu bahawa cara penyimpanan ubat yang selamat dan betul juga penting kerana ia dapat memastikan kualiti keberkesanan dan keselamatan ubat terjamin. Yang pertama, kita digalakkan untuk simpan ubat di tempat yang selamat dan dihaskan supaya senang untuk dicari ketika waktu kecemasan dan memudahkan kita untuk mengingati di mana ubat-ubatan tersebut diletak. Yang kedua pula,
simpan ubat secara berasingan mengikut jenis-jenis ubatan. Dengan adanya cara ini, ia akan mengurangkan kekeliruan, dan jika kita mencampur adukkan ubat-ubatan yang berlainan jenis, akan berlakunya kesilapan pengambilan ubat dan juga tindak balas fizikal di antara ubat-ubatan tersebut. Jika berlakunya kesilapan, ia akan membimbangkan kita semua dengan fizikal terhadap ubat tersebut, seperti ubat-ubatan akan terjejas, keberkesanan ubat akan berkurangan, dan keselamatan pengambilan ubat tidak terjamin sepenuhnya. Yang ketiga pula, simpan ubat mengikut suhu yang disarankan. Ini adalah penting kerana ia akan membantu kita mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini terhadap ubat-ubatan yang kita ambil. Contoh, suhu yang betul adalah seperti di dalam ruang tengah peti sejuk dengan suhu 28 darjah. Yang kedua pula, seperti tempat yang dingin atau bilik berhawa dingin dengan suhu 8 hingga 1 darjah, bantu kita mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini terhadap ubat-ubatan yang kita ambil. Contoh, suhu yang betul adalah seperti di dalam ruang tengah peti sejuk dengan suhu 28 darjah. Yang kedua pula, seperti tempat yang dingin atau bilik berhawa dingin dengan suhu 8 hingga 1 darjah. Yang ketiga pula, tempat yang mempunyai suhu bilik di mana suhunya terletak pada 15 hingga 30 darjah. Di sini terdapat beberapa perkara yang tidak diingini akan terjadi jika cara penyimpanan ubat yang tidak betul diteruskan. Antaranya adalah seperti kualiti ubat akan terganggu, keberkesanan rawatan tidak terjamin, dan berkemungkinan kita juga akan mendapat kesan sampingan yang tidak diingini jika cara penyimpanan tidak betul. Yang keempat pula, kita dinasihatkan untuk simpan ubat dalam bekas asalnya, supaya memudahkan kita untuk mengetahui maklumat-maklumat yang terdapat pada ubat-ubatan yang kita ambil itu. Contohnya seperti memudahkan kita untuk tahu nama ubat, kekuatan ubat, cara pengambilan, dan kaedah penyimpanannya. Bagaimana yang paling penting adalah tarikh luput ubat tersebut. Yang kelima pula, kita dinasihatkan untuk simpan ubat di tempat yang tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak, bagi mengelakkan mereka termakan ubat yang boleh membahayakan diri mereka sendiri. Adalah digalakkan untuk semua menyimpan ubat-ubatan tersebut di tempat yang selamat dan simpan dalam bekas yang penutupnya tidak dapat dibuka oleh kanak-kanak. Selain itu, kepentingan peti pertolongan cemas adalah merupakan salah satu bantuan awal sebelum ambulans atau doktor datang merawat si pesakit tersebut. Yang kedua pula, jika kita mempunyai peti pertolongan cemas ini, ia akan membantu kita untuk merawat luka atau kesakitan yang dialami oleh si pesakit tersebut. Yang ketiga pula, kita adalah salah satu daripada penyelamat kerana kita mempunyai peti pertolongan cemas dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang betul untuk merawat pesakit yang mengalami kesakitan yang tidak dijangka. Selain itu, kita juga boleh membantu memberikan ubat-ubatan yang betul jika kita mempunyai peti pertolongan cemas ini.
Kesimpulannya pula, kita dinasihatkan dan digalakkan untuk memiliki peti pertolongan cemas tersendiri. Tidak kira di mana kita berada, kita seharusnya mempunyai bekalan yang ada di dalam peti pertolongan cemas tersebut. Yang kedua pula, memberi pertolongan cemas memerlukan tindakan dan kaedah yang betul. Jika kita mempunyai peti pertolongan cemas ini, kita digalakkan untuk mempelajari dan mengetahui langkah-langkah yang betul untuk merawat pesakit atau pemangsa yang berada di dalam kesakitan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Thank you.